8,287 orang terkesan bencana banjir sudah terima bantuan wang ihsan. Penduduk terjejas banjir meningkat di 5 negeri manakala banjir Terengganu pulih. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Azamuddin Hussein. Berita wilayah terus membawakan perkembangan terkini banjir seluruh negara dengan laporan langsung dari lokasi terjejas. Juga seperti biasa dari studio negeri-negeri, kami bawakan Sabah, Sarawak dan juga Perlis yang akan bersama kita melaporkan berita terkini di negeri terbabit. Terus setia bersama Berita Wilayah. Baik, terima kasih Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Bandar Baru Segaman. Mereka berjaya menyelamatkan seorang mangsa yang hanyut di bawah arus pagi tadi. Dalam kejadian seperti yang ditunjukkan klip tadi, mangsa yang menunggang motosikal hanyut di bawah arus deras ketika cuba merentas jalan yang dinaiki air. Mangsa yang kemudiannya sempat berpaut pada sebatang pokok diselamatkan 6 anggota JBPM menggunakan tali penyelamat dengan dibantu penduduk. Baik, seterusnya banjir di Terengganu pulih sepenuhnya. Bagaimanapun setakat pukul 4.30 petang ini, penduduk terjejas banjir dicatat meningkat di Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor serta Sabah. Dan berikut statistiknya. Baik, 2 pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu sudah ditutup mengakhiri banjir gelombang ketiga di negeri itu.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan berkata, 2 PPS terakhir iaitu di Pasir Raja dan Kampung Syukur ditutup 12 tengah hari tadi. Kesemua 137 penduduk terjejas banjir telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Penduduk bagaimanapun diingatkan sentiasa berwaspada kerana amaran hujan berterusan masih lagi berkuat kuasa sehingga esok. Saudara, seramai 28,287 orang terkesan bencana banjir telah menerima bantuan wang ehsan BWI sehingga kini. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi ucapan di media sosial Twitternya. Tambah beliau, bagi mereka yang masih belum mendaftar atau menerima manfaat ini, boleh segera menghubungi pegawai daerah untuk bantuan segera. Pemberian bantuan wang ihsan telah dimulakan sejak minggu lalu. 60 pegawai dan 1,123 anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia ATM sudah digerakkan ke negeri terjejas banjir setakat ini menerusi Ops Murni ATM. Ia membabitkan 190 aset seperti bot, enjin bot, trak 7 tan, trak 3 tan dan ambulans medan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, perancangan Ops Murni ATM akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut situasi banjir. Saya sedia maklum bahawa kita di Johor ni dah mula dilanda banjir dan tumpuan telah pun saya arahkan untuk melihat ke daerah Tangkak, Segamat, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kluang dan juga Mesing. Dan sebahagian daripada 1 batalion anggota Angkatan Tentera Malaysia yang diletakkan dalam keadaan siap siaga di Johor ni. Beliau memaklumkannya dalam sidang media khas Ops Murni Johor di Segamat. Di Johor, 12 pegawai dan 184 anggota lain-lain pangkat digerakkan bersama 31 aset ke kawasan-kawasan terjejas. Bantuan kewangan RM500 akan diberikan kepada penduduk terjejas banjir di Johor. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, perkara itu akan dibawa dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor. Saya akan membawa ke mesyuarat ESCO pada hari Rabu ini supaya Kerajaan Negeri menambah lagi RM500 dan kita akan bincangkan jumlah bantuan kepada mangsa banjir sekiranya berlaku kematian dalam risiko itu. Sementara itu, Datuk Hasni berkata arahan dan koordinasi antara jabatan-jabatan dan agensi akan memastikan bantuan dapat diberi tepat pada masanya. Kerajaan negeri juga akan memudah cara semua bantuan melalui pelbagai agensi. Baik, penduduk terjejas banjir terus meningkat di Johor dengan lebih 4,000 orang dipindahkan. Mereka ditempatkan di 70 PPS. Laporan lanjut kita langsung bersama Erwin Zaid. Erwin, silakan. Baiklah, terima kasih Azam. Saya kini berada di Jalan Tanjung Selili, Kota Tinggi bagi membawakan perkembangan terkini banjir dalam negeri. Dan jalan ini antara yang menghubungkan Kampung Mawai Baru dengan Kampung Gembut. Dan pada pemerhatian saya, cuaca di sini sebentar tadi hujan selama kira-kira sejam sebelum beransur pulih setengah jam tadi. Namun di hadapan saya dapat lihat langit gelap ya. Dan tinjauan saya sejak pukul 4 petang tadi mendapati jalan ini dinaiki air. Namun masih boleh dilalui kenderaan-kenderaan ringan. Dan kawasan tebing jalan juga sudah dinaiki air, terutama di sebelah kanan saya dengan air mengalir dari arah kanan ke kiri. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan anda ketika melalui kawasan ini bagi mengelakkan perkara-perkara tidak diingini daripada berlaku. Dan kawasan ini juga berdekatan dengan loji rawatan air Sungai Gembur yang sebentar tadi saya lihat sudah pun berada di paras tinggi, begitu juga di kawasan-kawasan sekeliling. Baik, sekian saja laporan saya dari Kota Tinggi, kembali semula ke Azam. Baik, terima kasih Erwin dengan laporan itu tadi.
Angkatan Pertahanan Awam APM memindahkan 4 individu positif COVID-19 di Kampung Batu Bakar Buluh Kasab Segamat pukul 11.30 pagi tadi. Kesemua mereka dipindahkan ke PPS Dewan Seberguna Jalan Genuang iaitu PPS yang dihaskan untuk pesakit COVID-19. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, R. Vidyanathan berkata, individu positif melibatkan seorang wanita berusia 31 tahun, seorang lelaki 32 tahun serta 2 kanak-kanak perempuan berumur 2 dan 4 tahun. Operasi pemindahan dijalankan seorang pegawai dan 7 anggota. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sembilan diarahkan untuk menyiasat dakwaan penduduk berhubung siren amaran banjir yang dipasang di taman pinggiran Sungai Kelamah Gemas tidak berfungsi sehingga memaksa mereka berpindah sehelai sepinggang. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara tersebut akan diteliti kemungkinan keadaan hujan lebat menyebabkan siren amaran banjir tidak dapat didengari sama seperti yang berlaku di Ampangan. Dan kita kena sedia maklum bahawa hujan ketika malam tersebut adalah terlalu lebat. Siren tu memang kalau di Ampangan sendiri pun yang berampiran dengan rumah pun dia orang tak dengar sebab hujan yang terlalu kuat. Dan kita akan siasatlah, mungkin kita perlu kuatkan lagi ke, tambah lagi ke, bagaimana keperluan tersebut. Berdasarkan makluman, sebanyak 22 stesen siren amaran banjir telah dipasang di kawasan berisiko agar penduduk dapat menyelamatkan nyawa serta harta benda lebih awal. Pada tahun ini, kerajaan negeri juga merancang menambah siren tersebut terutama di kawasan berisiko banjir. Beliau ditemui di Port Dickson. Langkah pencegahan perlu diambil sewaktu banjir bagi mengelakkan penyakit kencing tikus. Apatah lagi ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Terus bersama Nur Amalina Abdul Halim di Taman Merdeka Batu Berendam, Melaka. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti mana yang sedia maklum, penyakit kencing tikus antara penyakit yang paling membimbangkan ketika musim banjir ini. Dan bagi mengulas dengan lebih lanjut lagi, bersama dengan saya pada ketika ini adalah Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh. Baik, Doktor, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM mengenai dengan penyakit kencing tikus, terutama apabila berlakunya banjir ini. Kita semua sedia maklum, kita di dalam musim pandemik kali ini. Pertama, kita risau tentang penularan jangkitan COVID-19. Itu yang pertama. Tapi jangkitan COVID-19 ni kita dah ada SOP yang telah ditetapkan dan insyaAllah kalau ikut SOP insyaAllah kita boleh kawal. Tetapi dalam masa yang terdekat ni kita mengalami 2 kali musibah banjir dalam masa yang terdekat. Maka bila ada banjir ini, ramai di antara kita yang terdedah dengan air kotor. Jadi bila terdedah dengan air kotor, maka akan ada jangkitan bawaan air. Salah satu yang paling kita risau adalah jangkitan kencing tikus ataupun dikenali oleh sebagai leptospirosis. Jadi biasa jangkitan ini sebenarnya bila kita terdedah dalam air lebih daripada 3 jam, maka kita adalah berisiko untuk mendapat, terutama lagi bila kita ada luka-luka di kaki atau di tangan. Sebab apa? Walaupun selepas banjir pun kita tetap juga nak kena kemaskan rumah. Jadi dalam kemas rumah dengan air yang tak berapa bersih, maka kadar jangkitan itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau sebab tu saya hari ini kita memberikan penekanan bahawa untuk jangkitan kencing tikus ini kita ada profilaksis ataupun langkah pencegahan dari awal, iaitu kita ada bagi antibiotik iaitu doxycycline 200 mg untuk seminggu. Maksudnya 200 mg hanya makan untuk seminggu saja, 2 biji seminggu lebih kurang, untuk mengurangkan kadar jangkitan. Sebab apa? Kita tak nak besok lepas daripada banjir dah selesai, COVID dah selesai, tetapi ramai di antara kita, mangsa maupun petugas ataupun sukarelawan terkena jangkitan kencing tikus ni, maka kita akan menjadi satu masalah juga, masalah kesihatan untuk rakyat. Jadi kita tak mahu itu berlaku, kita cegah dari awal. Jadi yang cegah dari awal, hari ini kita bagi antibiotik kepada semua yang berisiko untuk mendapatkan leptospirosis itu. Baik, Doktor, kita sedia maklum bahawa ini merupakan gelombang kedua banjir, terutama di Melaka ini. Setakat ini ada tak kes untuk penyakit kencing tikus? Setakat ini masih lagi tiada. Sebab apa? Untuk pengetahuan, penyakit kencing tikus ini dia ada incubation period dia. Kalau COVID kita nak tunggu 14 hari. Tapi kalau kata leptospirosis ni adalah antara 2 hingga 26 hari. Maka gelombang pertama belum lagi sampai sebulan.
Ini dah masuk gelombang kedua, jadi sebab tu saya kata bila ada gelombang kedua risiko lagi tinggi. Sebab tu kita bagi awal. InsyaAllah setakat ni masih lagi tiada. Tapi kita tak tahu pada yang akan datang 2 minggu ataupun sebulan yang akan datang apakah kesannya. Sebab tu kita buat langkah pencegahan awal lah. Baik Doktor, sebelum kita berakhir, mungkin nasihat Doktor sendiri kepada petugas-petugas ataupun sukarelawan dan juga penduduk-penduduk yang terjejas banjir untuk sentiasa menjaga kesihatan. Pertamanya, kesihatan adalah penting. Kesihatan adalah berharga, amat berharga daripada segala-galanya. Jadi bila kita ditimpa musibah banjir, itulah dugaan yang diterima. Kita kena redha dan kita kena hadapi. Tetapi paling penting penjagaan kesihatan selepas banjir, itu yang paling penting. Sebab apa? Kita kalau boleh untuk semua petugas, mangsa mahupun sukarelawan yang akan terlibat, saya sarankan dan saya nasihatkan untuk ambil prophylaxis ni, treatment ini, dan dia boleh dapat di mana-mana klinik swasta ataupun mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan. Sebab dia antibiotik, dia tak boleh beli kat farmasi over the counter. Dia mesti kena jumpa doktor, dan jika doktor kata sesuai dan risikonya adalah sesuai untuk diterima, maka ambillah. Sebab apa? Yang paling penting macam saya kata tadi, kita kena mencegah lebih baik daripada kita merawat. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian itu. Jadi saya kira sampai di sini dahulu, Alintas langsung dari Melaka kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Hamalina langsung dari Batu Berendam. Ban berdekatan Kampung Rancangan Tanah Baharu RTB Bukit Canggang, daerah Kuala Langat, Selangor pecah pagi tadi. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Selangor bertungkus lumus menjalankan pembaikan dengan menghantar 2 jentolak. Sementara itu, pasukan bomber dan penyelamat dari KLIA bersedia sejak awal pagi tadi untuk sebarang kemungkinan. Dan untuk butirannya, kita langsung bersama Firdaus Mokhtar. Silakan Firdaus. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kini saya berada di lokasi berikutan ban pecah di Kampung Rancangan Tanah Baharu Bukit Canggang, daerah Kuala Langat ini. Ketika ini saya bersama dengan pengarah bomba Selangor, Nur Azam Kamih. Untuk perbincangan berikut, saya bersama beliau. Jadi Tuan, Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi Tuan, mengenai situasi yang berlaku di sini Tuan. Okey, pegawai kita menerima laporan berkaitan dengan RTB Bukit Canggang yang dimaklumkan ada berlaku kebocoran air di kawasan ban di skru pump. Dan pada pukul 10 pagi lebih kurang, anggota kita telah membuat pemeriksaan dan mendapati benar terdapatnya ban yang pecah dan air mula memasuki kawasan di sekitar ban ini dan menyebabkan paras air mula menaik. Dan ekoran daripada laporan tersebut, kita telah memaklumkan kepada pihak JPS untuk langkah-langkah tindakan, dan kerja-kerja penambakan ban yang bocor sedang dilakukan. Dan pada ketika ini kita lihat masih lagi diteruskan penambangan tersebut. Kita khawatir cuaca sekarang ni yang kalau dilihat pada petang ini kemungkinan air pasang besar dan juga hujan. Berdasarkan kepada keadaan cuaca yang mendung, kita khawatir air kawasan di RTB Bukit Canggang ini kemungkinan boleh dinaiki air semula. Dan pada peringkat ini kita telah memaklumkan kepada ketua kampung di kawasan ini untuk memaklumkan kepada penduduk untuk berjaga-jaga jika paras air semakin naik, dan kita minta untuk mereka bersiap sedia untuk berpindah ke tempat yang selamat. Baik Tuan, berapakah anggota kuatan yang ditugaskan untuk berada di sini Tuan? Kita telah bersedia dengan anggota seramai 8 orang anggota dan juga 2 orang pegawai kanan. Dan kita juga akan menggerakkan lain anggota untuk membantu jika berlakunya kenaikan air ke kawasan perumahan. Bersama dengan aset yang kita ada, kita akan gerakkan sekurang-kurangnya 4 bot. Yang ada sekarang standby dah ada 2 bot, dan kita akan gerakkan lagi 2 daripada balai yang sekitar untuk membantu jika berlakunya pemindahan. Dan anggota kami akan berada di sini sehingga keadaan selamat, dan kita akan pastikan bahawa penduduk
di sini akan dibantu dengan keadaan yang segera jika berlakunya kenaikan air ke kawasan perumahan mereka. Jadi Tuan, nasihat Tuan kepada penduduk sekitar di sini Tuan? Saya ingin menasihatkan mereka agar sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan sekitar. Jika ada arahan yang meminta mereka untuk berpindah atau keluar daripada rumah masing-masing, jadi kita minta mereka segera keluar dan berpindah ke tempat yang lebih tinggi dan lebih selamat. Baik, terima kasih. Jadi itu saja perkembangan terkini di Bukit Canggang, daerah Kuala Langat. Sila paturi Artahan berkuasa dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini dan yang sahih di berita RTM. Kembali berakan menyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus dengan laporan itu tadi. Saudara, nelayan antara golongan yang turut terkesan berikutan banjir. Untuk itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia mengambil inisiatif menyalurkan bantuan awal kepada nelayan yang terjejas banjir di seluruh negara. Wartawan Atira Haswah di Pahang langsung memperincikan perkara itu. Ira, silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Pejabat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Negeri Pahang bersama pengurusi LKIM Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal yang mengadakan ziarah prihatin pasca banjir di Negeri Pahang. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai program ziarah prihatin ini di Negeri Pahang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini lokasi yang kedua selepas Selangor, di mana kita turun padang untuk memberikan bantuan kepada nelayan yang terlibat dengan banjir kali ini. Bantuan-bantuan yang telah kita berikan ialah bantuan kilat yang bernilai RM1,000 secara segera, kemudian bantuan bencana yang melibatkan peralatan-peralatan yang bernilai maksimum RM1,000 dan bantuan membaiki kerosakan mengikut asesmen sebanyak mana yang telah dinilai oleh pegawai-pegawai LKM, dan ini akan membantu nelayan untuk memulakan balik penghidupan mereka. Okey Datuk, mengenai peruntukan bantuan awal, ada ke kategori yang tertentu bagi nelayan terjejas ni? Bantuan awal ini kita hanya dapat laporan daripada pegawai-pegawai di lapangan, dan kita akan terus berikan bantuan antara RM500 maksimum RM1,000. Datuk, sekarang ni beberapa negeri sedang dilanda gelombang kedua bencana banjir. Jadi adakah ini akan mengganggu sedikit bekalan ikan di pasaran dan juga mungkin mengganggu kenaikan harga atau macam mana? Kebiasaannya kebetulan ini musim tengkujuh. Landing ikan memang berkurangan. Kenaikan tidak banyak, dapat dikawal kerana kita telah ada pengalaman sepanjang setiap tahun akan berlaku musim tengkujuh, di mana ikan ini akan dibalance, akan dipasarkan dengan ikan sejuk beku. Kita ada jenama Q-fish, dan kita juga akan membenarkan import di musim-musim begini, dan juga ikan yang daripada darat, daripada aqua. Walaupun bilangan nelayan terjejas, tetapi pendaratan masih lagi ada. Dan pagi tadi pun saya ke kompleks pendaratan, banyak juga kapal yang telah mendaratkan ikan. Setiap hari ada pendaratan ikan. Harga masih dapat dikawal. Okey, baik Datuk, terima kasih atas perkongsian. Jadi saya kira itu saja dari saya, Atira Haswah di Kuantan Pahang. Kembali semula kepada rakan penyampai. Ya, terima kasih Ira langsung dari Pahang. Orang ramai diminta terus berhati-hati dengan sebarang perubahan cuaca, terutama ketika fenomena air pasang besar yang dijangka berterusan selama seminggu bermula 2 hingga 8 Januari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Mahilman Abdul Rashid berkata, sebanyak 37 penempatan di Terengganu dijangka berdepan risiko banjir berikutan fenomena tersebut. 400 pegawai dan anggota JBPM digerakkan bagi memantau secara berkala kawasan berisiko. Dalam masa yang sama juga, pasukan-pasukan bomba dan juga penduduk-penduduk kampung ini sentiasa membuat pemantauan 24 jam. Dan mereka ini bergilir-gilir lah untuk membuat rondaan
bagi memastikan kalau ada sekiranya kenaikan air secara mendadak, mereka bersedia untuk bertindak untuk mengosongkan kawasan, berpindah ke tempat yang selamat. Kita siap sedia kalau bulan-bulan 12 ni kita siap sedia biasa. Siap beg itu perahu pun ada. Mat Hilman ditemui ketika membuat tinjauan air pasang besar di Kampung Losong, Kuala Terengganu. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak berkunjung ke pantai bagi menyaksikan fenomena air pasang demi keselamatan mereka. Dan bagi mendapatkan maklumat menyeluruh situasi cuaca dalam negara, kita bersama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada ketika ini, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah sehingga ke hari esok, iaitu 4 Januari 2022. Manakala bagi semenanjung Malaysia, keadaan cuaca kini kelihatan bertambah baik. Namun demikian, Met Malaysia tetap mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Johor. Manakala amaran cuaca peringkat buruk turut dikeluarkan bagi bahagian Rompeng di negeri Pahang serta bahagian Mersing di negeri Johor. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 4 Januari 2022. Bagi negeri Perak dan juga negeri Selangor, amaran hujan berterusan kini telah pun ditamatkan. Namun demikian, hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan yang berkenaan pada waktu petang dan juga waktu malam. Baiklah, seterusnya Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 4 Januari 2022. Dan di sepanjang tempoh amaran, kelajuan angin boleh mencapai melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah melebihi 4.5 meter. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak dan juga perkhidmatan feri adalah amat berbahaya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Baik, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang menawarkan barangan asas lebih murah antara 10 hingga 50% menerima sambutan masyarakat luar bandar di Gua Musang, Kelantan. Berlangsung di dataran Kesedar bermula pukul 8.30 pagi. 35 jenis barangan asas dijual termasuk ayam segar, sayur-sayuran, barangan proses dan barangan keperluan harian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Muhammad Syahbudin Hashim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPD NHCP ini membantu keluarga golongan B40 yang terkesan. Kan baru-baru ini kita adakan di Pasaraya dan pada kali ini pihak KPD NHCP adakan di luar daripada Pasaraya dan nampak sambutannya amat baik di mana diskaun harga diberikan dari 10% kepada 50%.
yang sedikit sebanyak dapat membantu rakyat terutamanya yang terkesan dengan keadaan monsun timur laut yang kita hadapi akhir-akhir ini dan juga memberikan harga yang optimum. Dan di sini saya berharaplah program seumpama ini dapat kita adakan lagi. Ramailah sambutan menggalakkan lah. Maknanya kita mai pagi lagi kena beratur, 2-3 kali beratur ramai sangat. Okey. Bantulah masa musim-musim pandemik ni sebabnya harga barang murah. Jadi inilah peluang kita nak ambil untuk belilah barang-barang runcit ke apa ni. Apa air lah. Murah nak. Murah. Sebelum ni 9 ya, 10 ya. Ni hari ni 7 ya. Boleh tinggi. Lepas tu nak banjir pula ni, mau bujel kan. Jadi itulah. Sangat baik. Sangat-sangat molek. Baik. Alhamdulillah. Baik, perkembangan dari Sabah. Ikuti laporan banjir di Kota Marudu dan bantuan kerajaan negeri mula disalurkan. Terus saja bersama Redwin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Azam, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 3,398 orang melibatkan 1,236 keluarga di 6 daerah. 27 pusat pembinaan sementara PPS seluruh negeri telah diaktifkan. Mengenai perkembangan semasa di Kota Marudu langsung bersama dengan wartawan Sarifah Munazra Sarip. Teruskan Sarifah. Baik Redwin, terima kasih. Ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Taritipan Kota Marudu, merupakan salah satu pusat penempatan sementara mangsa banjir di antara 13 pusat penempatan sejak 1 Januari yang lepas. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai banjir di daerah Kota Marudu, bersama dengan saya pada petang ini Pegawai Daerah Kota Marudu iaitu Encik Alexander Yong. Baik Tuan, boleh ceritakan sedikit bagaimana dengan perkembangan banjir di daerah Kota Marudu setakat ini? Setakat ini hujan tidak turun, jadi dari paras air setelah berangsur pulih. Walaupun kami akan pastikan selamat sebelum kita benarkan para mangsa banjir itu pulang ke rumah. Dan saya difahamkan juga Tuan Dio, kerajaan negeri telah pun mengumumkan bantuan berbentuk bakul makanan. Mungkin Tuan Dio boleh kongsi sikit. Ya, bagi mangsa yang terperangkap akibat tanah runtuh yang menyebabkan jalan terputus, maka kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan telah meluluskan sebanyak 1.500 bakul bagi ke 7 kampung. Dan nasihat Dio serta pesananlah kepada mangsa banjir, khususnya mereka yang berada di pusat penempatan sementara dan juga agensi keselamatan berkenaan dengan pematuhan SOP untuk kita tidak ada jangkitan COVID-19 sepanjang banjir di daerah Kota Marudu ini. Ya, bagi pihak keselamatan dan juga para mangsa banjir haruslah memastikan SOP itu dipatuhi supaya tidak berlaku penularan jangkitan COVID semasa pada mangsa banjir ditempatkan dalam penempatan sementara ini. Baik, terima kasih. Itu dia saudara, kita bersama dengan DO ataupun Pegawai Daerah Kudat Encik Alexander Yong. Jadi kepada mangsa banjir dan juga agensi keselamatan yang sedang bertugas di daerah Kota Marudu ini, pastikan pematuhan SOP tetap dijaga. Dan saya kira itu saja lintas langsung dari Kota Marudu. Kita kembali bersama dengan Redwin di Berita Wilayah Sabah. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Sarifah. Pelbagai cadangan akan dikemukakan bagi mengatasi masalah banjir di Kota Marudu pada masa akan datang. Antaranya adalah pembinaan Pusat Pembinaan Sementara PPS berpusat bagi mengumpulkan penduduk di penempatan yang kedudukannya berselera. Kita naik taraf semua pusat-pusat pembinaan sementara. Jika perlu mana-mana yang sudah usang, kita bina baru. Dan untuk jangka masa panjang, jika kita perlu bina satu pusat pembinaan sementara yang permanen. Kita bersyukur semuanya dalam keadaan terkawal dan pihak keselamatan dan serta jentera daerah, Ketua Tuan Dio dan juga pihak keselamatan on top of situation lah. Tiada apa-apa
yang menyusap betul kepada kita dan dalam keadaan terkawal. Di Kota Marudu, seramai 2,749 penduduk terjejas manakala 13 PPS telah diaktifkan. Masih di Kota Marudu, usaha membantu penduduk terkesan terus digerakkan. Di Kampung Mantus, lebih 300 penduduk terjejas banjir mendapat perhatian dari wakil rakyat mereka. Akses bagi penduduk sini hanya menggunakan jambatan gantung sebagai perhubungan utama. Namun akibat banjir melanda, penduduk kampung tidak dapat menyeberang kerana air banjir deras. Kampung ini tidak mempunyai pusat pemindahan, jadi lebih kurang ada 30 lebih keluarga yang terkurung di sebelah sungai itu. So itu yang kita kena antar bekalan makanan karena mereka sudah 2 hari terputus bekalan makanan. Setakat sekarang ini lebih kurang 2 hari 2 malam sudah keluarga di bagian hulu pusat Mantus ini tidak dapat keluar sebab jembatan gantung pun rusak, itu sungai pun terlampau deras. Beralih meninjau banjir di daerah Pitas, pelbagai bantuan mula disalurkan kepada penduduk yang terkesan. Laporannya kita bersama dengan Zari Sofia Daud. Terima kasih Redwin. Sekarang ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara SK Pekan 2 yang mana PPS ini telah pun dibuka sejak 2 Januari 2022 menempatkan 25 ketua isi rumah dengan jumlah 62 orang. Bersama saya ketika ini adalah Adun N3 Pitas yang juga Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudy Awah. Silakan Datuk. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Okay. Datuk, sebagai wakil rakyat di kawasan ini, apakah agaknya perkara yang Datuk lakukan untuk membantu mereka yang terkesan akibat banjir ini? Terima kasih kepada RTM. Langkah kita pertama untuk memastikan kita dapat membantu kepada mangsa banjir seperti apa yang kita ketahui hari ini di mana pusat pemindahan mangsa banjir bermula daripada kemarin hinggalah hari ini dan tidak dijangka sampai bila masanya akan berakhir. Akan tetapi kita sebagai wakil rakyat di kawasan bersama dengan UVPM, kita akan bekerja sama dengan kebajikan pegawai daerah, APM, Rela dan agensi-agensi lain yang terlibat untuk memastikan mereka yang terjejas dari segi masalah banjir akan dapat dibawa mereka ke satu pusat pemindahan demi untuk keselamatan mereka. Dan pada saya sebagai wakil rakyat, sememangnya kita tidak berdiam diri. Apa juga keperluan, apa juga kekurangan, kita akan bekerja sama dengan kebajikan dan juga pejabat daerah untuk memastikan bahawa mereka ini dapat dipindahkan dan dapat dibagi makan minum keutamaan, dan jika sekiranya bermasalah dari segi kesehatan pun kita akan memohon bantuan daripada pihak di hospital untuk memastikan bahawa mereka dapat dirawat demi keselamatan mereka yang berada di pusat pemindahan ini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Terima kasih. Itu saja yang dapat dikongsikan untuk setakat ini. Kepada anda di luar sana, pastikan keselamatan anda diutamakan di mana sahaja anda berada. Saya Zari Sofia Daud untuk Berita RTM, kembali kepada Redwin. Baik, terima kasih Zari untuk laporannya itu tadi. Di Sandakan, antara pusat pembinaan sementara PPS yang telah dibuka adalah PPS Stesen Percubaan Pertanian Manjang dan PPS Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Manjang. Setakat ini, bilangan penduduk dipindahkan di 2 PPS ini kekal 151 orang daripada 35 keluarga. Dalam beberapa hari ini memang hujan teruslah. Berhenti pun tak lama, sekejap je. Sini orang kalau macam paras-paras lutut je, kereta pun boleh limpas juga. Macam kereta yang Hilux gitu, yang tinggi lah. Kalau macam gini paras-paras dada, paras dada ini sekarang sudah turun sikit lah. Saya di rumah kan sama suami saya saja. Jadi suami saya tidak boleh berjalan, tidak boleh dia keluar. Jadi saya tadi ikut sama booth di sini, baru saya boleh keluar. Lama sudah kami di rumah, 3 hari sudah. Ya, saya tidak boleh berjalan, pasal semua kena banjir lah. Rumah kami tidak kena lah, tapi yang sekeliling kami kena kurung. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris memberitahu bahawa pihaknya bersedia menyediakan sebuah dewan baharu di Kampung Sungai Manjang Sandakan
tertakluk pengurusan kelulusan permohonan tapak tanah. Baik, itu antara paparan berita yang kami sediakan dari negeri di bawah Bayu. Dengan itu saya, Ray Robin, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Teruskan, Azam. Ya, baik. Terima kasih, Redwin. Langsung dari Kota Kinabalu. Saudara, berita wilayah berehat seketika. Kita berjumpa selepas ini. Masih dalam berita wilayah, kita beralih ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Segala persiapan untuk menghadapi monsun timur laut telah dibuat khasnya di kawasan Limbang. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, Azam. Setiap agensi yang terlibat sentiasa bersedia menghadapi monsun timur laut dan banjir kilat di Limbang khasnya. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Hasbi Habibullah dalam mesyuarat bencana daerah Limbang berkata, persediaan juga melibatkan bantuan-bantuan berkaitan sekiranya musibah itu melanda. Akan aset-aset yang ada seperti polis, JPAM, bomba dan juga rasanya NGO juga yang untuk bersiap sedia dan juga pembekal-pembekal juga diberitahu untuk bersedia menghadapi ancaman sekiranya. Bukan kita minta, mudah-mudahan tak adalah ya, supaya bersiap siaga. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Limbang terus menasihatkan agar orang awam terutamanya mereka yang tinggal di kawasan berisiko tinggi banjir untuk membuat persediaan awal dan mengikuti arahan jika kawasan mereka dikerahkan untuk berpindah atau sebaliknya. Beliau berkata sedemikian semasa ditemui pemberita di Limbang. Bertindak awal lebih baik daripada menuding jari di kemudian hari. Itu pegangan dan prinsip kebanyakan penduduk di Kampung Rantau Panjang Kuching untuk mendepani musim tengkujuh. Ketua Kampung Latif Seman yang ditemui pemberita memberitahu lebih 200 ketua isi rumah di Kampung Terbabit pernah dilanda banjir sebelum ini yang berlaku hampir setiap tahun. Oleh itu, persiapan tidak sekadar menempatkan kenderaan di tempat tinggi tetapi juga menyediakan 12 buah perahu dan bot bagi operasi pemindahan penduduk. Ada menyediakan perahu untuk membuat mangsa-mangsa banjir, sementara pihak polis atau pihak APM, pihak tentera datang untuk membantu. Kami Jawatankuasa sudah menyediakan perahu untuk masa-masa banjir di Kampung Rantau Panjang. Untuk rekod, kampung ini sering kali ditenggelami air sehingga mencecah lebih 2 meter ekoran daripada kedudukannya yang rendah. Kita jangan menunggu air yang besar, air yang sudah naik, baru kita nak buat pemindahan. Itu kerja kita sudah rasa kata kita membahaya. Bagi pengerusi Majlis Perbandaran Padawan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Gitang, Insinyur Loke Chiang berkata, pihaknya telah menubuhkan badan bertindak bagi menghadapi keadaan luar jangka itu. Tambah beliau, ini termasuk menyediakan bot-bot kecil untuk semua kampung yang dijangka terjejas banjir. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk agar tidak alpa, malah sentiasa membuat persediaan bagi mengelak insiden kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Pelantikan barisan menteri dan menteri muda dalam Kabinet Sarawak yang baharu dilakukan berlandaskan lunas undang-undang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, perkara 6/3 Perlembagaan Negeri Sarawak membolehkan pelantikan tidak melebihi 10 orang menteri dalam kalangan Adun untuk barisan Kabinet Negeri. Jelasnya, dengan pewujudan kementerian baharu adalah untuk memberi perkhidmatan lebih baik kepada rakyat. Mengulas lanjut, katanya pelantikan beberapa menteri penuh yang mengetuai lebih daripada satu kementerian adalah perkara biasa dan beliau memberi contoh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang mengetuai lebih daripada satu kementerian. Sementara itu, Fazruddin yang juga Timbalan Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu menjelaskan di bawah perlembagaan sama, tiada had bilangan menteri muda yang ditetapkan dan dengan pertambahan kementerian, pertambahan jumlah menteri muda adalah wajar. Beliau mengulas kenyataan pengerusi Parti Demokratik Sarawak Chong Chen Chen yang menyatakan barisan Kabinet Sarawak adalah bloated dan terdapat kuasa unprecedented concentration di pihak Ketua Menteri.
Menerusi kenyataan medianya, Fasrudin menyatakan Chong yang juga seorang peguam agar merujuk kepada Perlembagaan Negeri Sarawak terlebih dahulu sebelum membuat sebarang kenyataan tidak berasas mengenai pelantikan Kabinet Sarawak. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA diseru terus melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka terhadap komuniti menerusi pelbagai program termasuk kempen derma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah di Hospital Miri. Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin, Datuk Seri Lee Kim Shin menyatakan ini berikutan bekalan darah sentiasa diperlukan khasnya di kawasan utara Sarawak yang turut merangkumi Marudi, Limbang dan Lawas. Datuk Seri Lee Kim Shin juga mendedahkan bahawa penggunaan bekalan darah di Hospital Miri pada tahun 2021 adalah 7,151 pain berbanding 7,001 pain darah pada tahun 2020. Jelasnya, Hospital Miri amat bergantung kepada banyak bekalan darah berikutan akan keperluan untuk kegunaan banyak kes kecemasan, cuti dan musim perayaan yang menyebabkan kekurangan kehadiran penderma darah. Beliau juga memuji usaha NSJA ini yang sentiasa aktif sehingga dianugerahkan sijil penganjur kempen derma darah responsif semasa Perintah Kawalan Pergerakan daripada Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia pada sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan 2021. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, baik, terima kasih Buma, langsung dari Sarawak. Baik, pendekatan yang mengutamakan elemen mendekati dan menyantuni telah sebati menjadi salah satu kekuatan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Ini bagi membantu golongan sasar selain mendapatkan maklumat tepat dan benar terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar ada laporannya. Iqbal. Silakan. Ya Azam, MAIP terus komited untuk melipat gandakan usaha bagi menjayakan segala inisiatif yang dirancang untuk maju ke hadapan dalam pelbagai perkara di tahun 2022. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Nazim Muhammad Noor, sebanyak 23 inisiatif di bawah pelan agihan holistik MAIPS 2.0 bagi menyokong strategi MAIPS 2021-2025 akan menjadi fokus utama MAIPS sepanjang tahun ini. Dan sudah pasti inisiatif tersebut kami berikan penumpuan untuk memberikan kelebihan kepada golongan penerima dan juga melihat potensi daripada golongan para penyumbang, dan di kesempatan ini sudah pasti penyumbang merupakan rakan kongsi MAIP yang sangat diperlukan, dan hasil sumbangan masyarakat itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan kepada kami untuk kami laksanakan bagi membantu mereka yang berkeperluan. Jelasnya, pada majlis penyerahan zakat perniagaan 2020 oleh QSR Brand Malaysia Sdn Bhd sebanyak RM50,965 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Kangar. Sumbangan berkenaan dipersembahkan kepada Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal selaku Yang di-Pertua MAIPS oleh Pemangku Ketua Jabatan Syariah dan Pematuhan Halal Hayazi Darus. Dana sebanyak RM50,000 daripada syarikat Almi Niaga Sdn Bhd telah diberikan untuk projek diraja Kampung Warna-Warni, program transformasi Kampung Seberang Ramai Kuala Perlis melalui Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis. Cek sumbangan CSR tersebut dipersembahkan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Wakaf MAIPS dan Wakil Syarikat berkenaan kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal merangkap Tuanku Pengerusi YTSP Perlis. Menurut Tuanku Syed Faizuddin, pelaksanaan tambahan proses mengecat lorong di jajaran luar untuk fasa 8 turut dilaksanakan secara bersama oleh MAIPS dan YTSP Perlis dengan kerjasama pelbagai agensi, pasukan keselamatan, IPT dan pihak swasta. Selain kerjasama SW Corp dengan E-Idaman, turut sama menjayakan projek berkenaan adalah Jabatan Perhutanan Negeri yang telah menanam 33 batang pokok bunga sempena kempen penghijauan Malaysia. Pembukaan semula sektor ekonomi dan pelancongan serta kebenaran rentas negeri, 200,000 pelancong yang disasarkan melawat Perlis pada penghujung tahun 2021 berjaya dicapai. Antara kawasan yang menjadi tumpah pelancong ialah kawasan Empangan Timur Tasuh yang menarik perhatian pelancong luar Perlis.
Menurut Esko Negeri Perlis, Ruzaini Rais, kehadiran pelancong ke Timur Tasuh kini mencecah 1,500 orang setiap hari sekaligus mampu menjana ekonomi pengusaha bot pelancong dan peniaga setempat. Berikutan sambutan baik pelancong, kerja-kerja menaik taraf kawasan berkenaan kini giat dilaksanakan kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran. Berhampiran empangan Timur Tasuh ni ada 2 tempat lah yang menjadi tumpuan utama untuk mereka yang nak melancong ke negeri Perlis ni. Untuk yang nak datang ke kawasan Timur Tasuh ni, yang pertama ni dataran Timur Tasuh, ni dataran Timur Tasuh. Dahulu lebih dikenali sebagai Rantau Nibung. Dan yang kedua Century ikan yak tawak. Bagi Osman Ismail, pengusaha bot pelancong untuk aktiviti bersiar, pihaknya telah menyediakan 8 bot bagi membawa pelancong dengan bayaran RM50 untuk 6 orang setiap bot. Sekarang kehadiran pelancong di dataran Timur Tasuh ini alhamdulillah menggalakkanlah. Hari-hari cuti itu Sabtu Ahad itu memang ramai. Itulah. Sebab bot ni alhamdulillah perjalanan yang lancar lah. Sekarang ni tak ada apa-apa yang berlaku lagi. Pelancong yang hadir ternyata teruja dengan keindahan Timur Tasuh dan pengalaman menaiki bot menyusuri empangan bersama keluarga. Satu langkah yang baiklah. Pertama, menjadi ekonomi penduduk sini. Yang kedua, kami dah lama berkurung ni dapat hilangkan stres lah anak-anak belajar di rumah kan. Jadi bila datang macam ni, kita refresh balik lah. Selain aktiviti bersiar sekitar empangan, aktiviti lain adalah seperti perkemahan, memancing dan berkayak. Sekian paparan berita dari Perlis. Kembali ke Angka Sepuri bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Iqbal langsung dari Perlis. Baik, seterusnya kita ke perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho melepaskan jawatannya secara rasmi hari ini. Pengunduran itu disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agungnya Muhammad Saifuddin Abu Bakar memaklumkan Cheng Ho telah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan FAM dan menyatakan hasratnya tersebut. Ini berikutan kegagalan skuad kendaliannya melangkah ke separuh akhir Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura baru-baru ini. Selepas berbincang secara terbuka dari semua sudut, pihak pengurusan FAM akhirnya menghormati keputusan tersebut dan telah bersetuju untuk melepaskan Cheng Ho menerusi persetujuan bersama kedua-dua pihak. FAM mengucapkan penghargaan atas khidmat bakti Cheng Ho yang telah berkhidmat selama 14 tahun bersama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang diraih beliau ialah membantu Malaysia memenangi pingat emas Sukan SEA 2009 dan menjuarai Piala Suzuki AFF 2010 ketika bergelar pembantu kepada Datuk K. Raja Gopal serta naib juara Piala Suzuki AFF 2018 selaku ketua jurulatih. Baik, sementara itu, teka-teki siapa yang bakal mengisi kekosongan jawatan pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hanya akan diketahui Rabu ini. Setiausaha Agungnya Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata pengumuman yang sepatutnya dibuat hari ini terpaksa ditangguhkan selepas individu berkenaan perlu menjalani kuarantin. Saifuddin dalam pada itu ada memberi bayangan figura yang akan mengambil alih dan meminta peminat menunggu hingga Rabu. Saya tak boleh nak buat komen setakat ini, ya, yang secara rasmi. Saya tak boleh nak buat komen sebab kita tunggu sampai 5 hari bulan dan kita akan buat penampilan. Beliau berkata demikian selepas hadir menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak wanita Kuala Lumpur. Kerusi pengarah teknikal FAM kosong sejak September lalu susulan peletakan jawatan Dato' Ong Kim Swee yang menerima peranan sebagai jurulatih Sabah FC. Sementara itu, gol tunggal penyerang Jinolov FC, Henrita Justin pada separuh masa pertama sudah cukup untuk menjulang pasukan sebagai juara sulung kejohanan bola sepak wanita Kuala Lumpur. Jinolov FC mengatasi KL Sunbears dengan jaringan 1-0 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Manakala KL Sunbears selaku naib juara membawa pulang RM1,000. Kejohanan ini disertai 6 pasukan melibatkan 108 orang pemain. Baik, pasukan Terengganu Turtles mengesahkan untuk berentap dalam saingan musim baru kejohanan Liga Sepak Takraw STL 2022. Kejohanan tersebut dijadualkan bermula pada 7 Januari ini bagi saingan Liga Perdana.
Muhammad Futra Abdul Ghani yang merupakan bekas legenda sepak takraw tanah air menggalas tanggungjawab selaku ketua jurulatih musim ini. Terengganu Turtles turut mempertaruhkan bekas tekong kebangsaan Izzuddin Refin dan perjam berpengalaman Muhammad Kamal Alfiza Syafi'i untuk menjadi senjata utama pasukan bagi melengkapkan misi memburu gelaran STL edisi kali ini. Persediaan pasukan turut disuntik dengan kehadiran penaja utama iaitu Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah dengan nilai keseluruhan berjumlah RM15,000. Penaja-penaja yang beri sumbangan, bukan saja sumbangan RM1 tapi juga sumbangan dari segi penggunaan kenderaan, tenaga dan pelbagai lagi. Dan insya-Allah saya juga dapat lihat bahawa player-player kali ini yang kita ketengahkan kali ini adalah player-player walaupun muda lagi tapi berpengalaman. Baik, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Arkib Negara telah menggerakkan pasukan tindakan bencana rekod untuk kerja-kerja pemuliharaan rekod. Ia bertujuan membantu pejabat kerajaan menyelamatkan rekod dan dokumen yang rosak akibat banjir. Perinciannya bersama wartawan Syahirah Abdullah. Pihak ANM telah mengadakan lawatan khidmat nasihat dan bantuan pemeliharaan rekod dengan lebih 30 buah agensi kerajaan di seluruh negara. Antara rekod yang dikenal pasti terlibat dalam bencana itu ialah rekod berkaitan pentadbiran, keuangan dan perakaunan. Dan apa yang kita lakukan pada kali ini bukan hanya setakat untuk menyelamatkan dokumen tersebut, tapi juga sebagai satu proses pendidikan pada agensi-agensi kerajaan. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Saya ucap terima kasih pada pihak Arkib atas respon yang pantas apabila kita berhubung dengan mereka untuk menyelamatkan dokumen-dokumen yang adalah. Setakat ini kita nampak tiada isu dan dokumen-dokumen ini masih boleh diselamatkan. Bagi kerja-kerja pemeliharaan seperti kaedah pengasingan, pembersihan dan pengeringan juga akan dijalankan kepada 10 juta rekod yang terjejas. Segala usaha yang dijalankan Arkib Negara ini dapat membantu pejabat kerajaan untuk menyelamatkan rekod-rekod yang bernilai untuk negara. Bagi pejabat kerajaan, rekod-rekod yang diselamatkan ini adalah sangat penting bagi meneruskan pengoperasian sesebuah jabatan kerajaan, khususnya selepas dilanda musibah banjir. Laporan Syahirah Abdullah, Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah edisi 3 Januari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih seluruh negara melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Keluarga Malaysia sentiasa lindungi diri, lindung semua. Salam hormat dan insya-Allah kita berjumpa lagi.